Siasatan pihak berkuasa kini menjurus kepada aspek khianat dan tidak menolak kemungkinan motif dendam sebagai punca kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Teori itu diperkuatkan dengan rakaman kamera litar tertutup CCTV yang menampakkan kelibat seorang lelaki memanjat pagar Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM sebelum menyelusup ke pusat pengajian Al-Quran itu 2 jam sebelum tragedi yang meragut 23 nyawa. Siasatan awal pihak berkuasa termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mendapati kebakaran itu bukan berlaku akibat litar pintas. Malah mereka juga tidak menemui sebarang bahan kimia yang boleh dikaitkan dalam tragedi berkenaan. Menurut sumber, berdasarkan rakaman CCTV yang direkodkan kira-kira jam 3.23 pagi itu, lelaki berjaket biru gelap tertera nombor 88 pada bahagian belakang itu dilihat memanjat pagar hadapan pejabat PPIM sebelum merangkak menuju ke bangunan Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah kira-kira 2 jam sebelum kebakaran berlaku. Menurutnya, selain suspek pertama yang merangkak masuk ke kawasan PPIM itu, terdapat seorang lagi suspek sedang berlega di bahagian luar pagar belakang antara pusat tahfiz itu dengan pejabat PPIM. Suspek meninggalkan kawasan kejadian kira-kira 15 minit sebelum kebakaran berlaku. Katanya seorang daripada suspek yang dirakam dalam CCTV berkenaan sudah pun ditahan pihak polis bagi membantu siasatan berhubung insiden itu. Tambahnya, motif dendam dipercayai antara punca kepada kejadian berkenaan, namun siasatan lanjut mengenainya masih dijalankan. Dua daripada 6 suspek kes kebakaran penuh tragik ini dituduh dengan 23 pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, Seksyen 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001 menyatakan bahawa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan ke atas pesalah kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Kedua-dua mereka juga turut didakwa atas tuduhan menggunakan dadah bersama 4 remaja bawah umur yang lain berumur antara 15 hingga 17 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam segmen Bual Bicara Eksklusif Mahkamah bagi Kanak-Kanak dan anda bersama saya Farah Syuhada binti Muhammad Zamri dan sahabat saya Siti Noalia Aisyah binti Samsudin. Kami pelajar Diploma Syariah Islamiah dari Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Mahkamah bagi Kanak-Kanak ditubuhkan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Menurut Seksyen 2 Akta ini, kanak-kanak ialah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan yang telah mencapai tanggungjawab jenayah yang ditetapkan di bawah Seksyen 82 Kanun Keseksaan. Menurut Seksyen 82 Kanun Keseksaan, tiada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak yang berumur di bawah 10 tahun adalah suatu kesalahan jenayah. Menurut Seksyen 83, semua kes yang melibatkan kanak-kanak mesti dibicarakan di mahkamah bagi kanak-kanak dan mengikut peruntukan akta ini. Jika seorang kanak-kanak dituduh bersama seorang yang telah berumur 18 tahun, maka perbicaraan akan dijalankan di suatu mahkamah lain yang bukan mahkamah bagi kanak-kanak. Mahkamah
bagi kanak-kanak atau gelarannya adalah Mahkamah Juvana. Ia terdiri daripada seorang magistrat dan dibantu oleh 2 orang penasihat yang dilantik melalui suatu panel, bila mana penasihat tersebut adalah orang yang bermastautin di wilayah persekutuan atau negeri yang dipilih oleh menteri ataupun pihak yang berkuasa di negeri tersebut. Salah seorang daripada 2 penasihat tersebut mestilah wanita. Tugas bagi penasihat adalah untuk memberitahu dan menasihati mahkamah mengenai hukuman ataupun perlakuan lain terhadap seorang kanak-kanak yang dibawa ke hadapan. Dalam bidang kuasa bagi mahkamah kanak-kanak, menurut Seksyen 11 Akta Kanak-kanak 2001, mahkamah bagi kanak-kanak boleh membicarakan semua kes kecuali yang membawa hukuman mati. Kanun Tata Cara Jenayah adalah terpakai kepada mahkamah bagi kanak-kanak. Menurut Seksyen 12 Akta 611, Mahkamah Juvana hendaklah membuat persidangan di tempat selain daripada bangunan mahkamah dan pada hari yang berbeza daripada mahkamah biasa bersidang. Oleh kerana sifatnya sebagai mahkamah khas, perbicaraannya tidaklah terbuka seperti perbicaraan di mahkamah biasa. Oleh itu, hanya beberapa orang sahaja yang dibenarkan untuk menghadiri ke perbicaraan sedang berjalan. Antaranya adalah yang pertama, anggota dan pegawai mahkamah. Yang kedua, pegawai yang terlibat dengan kes, iaitu tertuduh dan yang menuduh, seperti ibu bapa, penjaga, peguam bela, saksi dan mana-mana orang yang terlibat dengan kes tersebut. Dan yang ketiga adalah orang yang dibenarkan oleh mahkamah untuk menghadiri perbicaraan tersebut. Selain itu, jika kes itu dilaporkan ke akhbar, maklumat-maklumat peribadi pihak tertuduh ataupun saksi sebagai contoh nama, alamat, gambar ataupun sekolah tidak boleh disiarkan di akhbar. Jika ia disebarkan, orang tersebut dianggap bersalah dan disabit hukuman denda sebanyak RM10,000 dan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun ataupun hukuman kedua-duanya. Tambahan pula, ibu bapa hendaklah hadir ke persidangan tersebut, melainkan mahkamah berpuas hati bahawa mereka tidak perlu hadir ke perbicaraan tersebut lagi. Dalam prosedur atau tata cara tangkap dan pertuduhan di mahkamah kanak-kanak, jika seorang kanak-kanak ditangkap, dia hendaklah dibawa ke mahkamah bagi kanak-kanak secepat mungkin, dan jika tidak ada mahkamah bagi kanak-kanak, maka hendaklah dibawa menghadap ke mahkamah seksyen atau mahkamah magistrat yang akan menyiasat kes itu. Dan jika kes itu tidak melibatkan 3 perkara berikut, iaitu suatu pertuduhan mengenai pembunuhan atau jika perlu bagi kepentingan orang yang ditangkap itu supaya diasingkan dari bergaul dengan mana-mana orang yang tidak diingini, atau jika hakim atau magistrat berasa jika melepaskan orang itu akan mengecewakan matlamat keadilan, maka hendaklah melepaskan orang itu atas suatu bond yang disempurnakan sendiri atau oleh ibu bapanya atau penjaganya atau orang yang bertanggungjawab terhadapnya dengan atau tanpa penjamin bagi suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim atau magistrat itu. Jumlah itu mestilah yang boleh memastikan orang itu akan hadir untuk dibicarakan nanti. Walau bagaimanapun,
Jika seorang itu dikatakan melakukan kesalahan kecil yang boleh dibicarakan menurut Seksyen 84 yang telah dinyatakan, maka dia boleh dibawa terus ke Mahkamah Seksyen atau Mahkamah Magistrat. Ini juga tidak menyentuh kuasa-kuasa polis untuk melepaskan orang yang ditangkap atas jaminan atau sebaliknya di bawah kanun tata cara jenayah. Jika kanak-kanak tadi perlu ditahan, maka dia hendaklah ditahan di suatu tempat yang ditentukan oleh akta ini kecuali tidak praktikal untuk berbuat demikian, misalnya pesalah akan lari atau dia berkelakuan tidak terkawal atau buruk hinggakan dia tidak dapat ditahan di situ atau sakit mental atau fizikal. Maka hakim atau magistrat berkuasa mengeluarkan perintah supaya dia ditahan di balai polis, bilik kurungan atau lokap polis yang asing dari pesalah dewasa atau rumah. Menurut Seksyen 90, apabila terdapat seorang kanak-kanak yang dihadapkan ke Mahkamah Juvana, adalah menjadi kewajipan pihak mahkamah untuk menerangkan secepat yang mungkin berkenaan isi kandungan kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian, pihak mahkamah perlu bertanya kepada kanak-kanak tertuduh sama ada dia mengakui akan kebenaran fakta-fakta yang telah dinyatakan. Jika dia tidak mengakuinya, pihak mahkamah perlu mendengar penjelasan daripada para saksi untuk menyokong keterangan tersebut. Setelah itu, kanak-kanak tertuduh dan ibu bapanya boleh mengajukan apa-apa sahaja soalan kepada para saksi. Setelah mendengar semua keterangan itu, jika pada khidmat mahkamah suatu kes prima facie, maka kanak-kanak tersebut akan ditanya sama ada ingin membuat rayuan supaya penalti dikurangkan atau diringankan. Sebelum membuat suatu keputusan, pihak mahkamah perlu mendapatkan beberapa maklumat peribadi mengenai kanak-kanak tertuduh seperti kelakuannya, persekitaran rumahnya, rekod sekolahnya dan sebagainya. Sementara perkara itu dibuat, kanak-kanak tertuduh boleh dilepaskan atas jaminan ataupun ditahan. Mahkamah Juvana mempunyai kuasa-kuasa seperti berikut apabila suatu kesalahan telah dibuktikan. Antaranya ialah memberi amaran dan melepaskan pesalah. Yang kedua, melepaskan pesalah selepas dia mengikat suatu bon untuk berkelakuan baik dan mematuhi perintah yang dikenakan. Yang ketiga, meletakkan pesalah dalam pemeliharaan saudara ataupun orang lain yang lebih layak. Keempat, memerintahkan ibu bapanya untuk menyempurnakan suatu bon untuk menjalankan pemeliharaan dan penjagaan yang sewajarnya. Yang kelima, membuat suatu perintah cubaan di bawah Seksyen 21. Yang keenam, memerintahkan pesalah dihantar ke sekolah yang diluluskan ataupun sekolah Henry Gurney. Yang ketujuh, memerintahkan pesalah untuk membayar denda. Dan yang ke-8, jika pesalah adalah seorang kanak-kanak yang berumur 14 tahun ataupun ke atas, kesalahan itu boleh dikenakan hukuman penjara. Maka mahkamah tertakluk kepada Seksyen 96(2) boleh mengenakan hukuman penjara yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Seksyen. Jika Mahkamah Seksyen berasa kuasanya tidak memadai,
maka ia diserahkan kepada Mahkamah Tinggi untuk dihukum. Menurut Seksyen 91(2), perkataan sambitan tidak digunakan kepada kanak-kanak, tetapi ia digantikan dengan suatu dapatan kesalahan. Walau bagaimanapun, bukan semua hukuman boleh dikenakan ke atas kanak-kanak. Menurut Seksyen 96, kanak-kanak di bawah umur 14 tahun tidak boleh dihukum penjara atau diperintahkan supaya dipenjarakan jika dia boleh diuruskan secara sesuai dengan cara yang lain, sama ada dengan percubaan, denda atau ditempatkan di suatu tempat tahanan, sekolah yang diluluskan atau sekolah Henry Gurney atau yang lain. Seorang kanak-kanak yang berumur 14 tahun ke atas yang dihukum penjara tidak boleh dibenarkan bergaul dengan banduan-banduan dewasa. Tambahan pula, hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atau direkodkan terhadap seorang kanak-kanak yang melakukan kesalahan itu semasa dia kanak-kanak. Dia boleh ditahan selama tempoh yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan bagi negeri-negeri pihak berkuasa negeri. Ini dapat dilihat dalam kes PP melawan Saiful Afikin bin Muhammad Firuz pada tahun 1996 4MLJ 309, di mana kanak-kanak ini mengaku bersalah di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan. Semasa melakukan jenayah tersebut, dia berumur 16 tahun. Mahkamah telah memerintahkan supaya kanak-kanak itu diletakkan di bawah jagaan ibu bapanya selama 2 tahun, percubaan untuk 2 tahun dan penjaganya diarah membayar sebanyak RM1,500 kepada ibu bapa si mati. Penolong pendakwa raya telah merayu di atas keputusan ini kerana ia tidak sesuai memandangkan kesalahan yang kanak-kanak lakukan adalah agak serius. Mahkamah Tinggi telah membatalkan perintah dari mahkamah bagi kanak-kanak dan memerintahkan kanak-kanak dihantar ke sekolah Henry Gurney. Ini kerana menurut Mahkamah Tinggi, perintah percubaan tidak boleh dibuat bagi kes-kes homosid mengikut Seksyen 21(1). Pempasan kepada keluarga si mati di bawah Seksyen 13 hanya boleh jika ibu bapa tertuduh didengar di mana mereka perlu menyatakan sama ada mereka mampu atau tidak membuat bayaran tersebut. Perintah yang mengarahkan kanak-kanak diletakkan di bawah jagaan ibu bapanya tidak sesuai kerana kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak adalah serius. Akta Kanak-Kanak 2001 memansuhkan Akta Mahkamah Juvana 1947 dan Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991. Terima kasih kerana sudi setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe seperti yang tertera. Ingat, jenayah membawa padah. Sebagai penutup, kami bawakan kepada anda sebuah tragedi hitam yang meragut 23 nyawa pelajar tahfiz di Jalan Keramat, Kuala Lumpur pada 2 tahun yang lalu. Sekian, Assalamualaikum. This morning I heard bad news. Dia lompat daripada tingkat 3. Minta tolonglah dengan tangan, apa semua minta tolong. Dia masuk tahfiz ni pun sebab dia nak tolong mak ayah dia masuk syurga dia.